Assalamualaikum. Dalam entry kali ni, Umi nak share resipi biryani kambing. Nasi biryani kambing ni merupakan hidangan yang amat sedap dan menyelerakan. Kalau pergi kedai mamak tu, satu hidangan nasi biryani kambing ni boleh mencecah hingga belasan ringgit kan? Jadi jangan risau, jangan khawatir. Kini anda boleh menyediakan sendiri nasi biryani kambing di rumah dengan resipi dan kaedah yang paling mudah. Yang pasti, dapat jimatkan banyak kos, dapat banyak, puas makan seisi keluarga. Kebersihannya juga lebih terjamin. Yang paling seronok tu bila dapat makan daging kambing yang sungguh lembut, fluffy dan cukup lengkap rasa rempah ratusnya. Nak tahu apa bahan-bahan special perapan daging kambing ni? Jom ke dapur Umi. Kita tengok bahan-bahan yang diperlukan dahulu. 1 kilo daging kambing, Umi beli yang frozen je ni. Kalau nak lagi elok, dapatkan yang fresh. Basuh bersih dan potong saiz sedang dan lebih kurang cube yang besar macam ni. 500 gram beras basmati. Umi guna jenama Pusa Finest 1121. Rendam beras basmati ni dengan air selama lebih kurang 20 minit supaya bila masak nanti nasi akan jadi ekstra panjang yang berganda dan cantik hasilnya. 1 batang kayu manis, 1 bunga lawang, 2 bunga cengkeh, 3 buah pelaga, 1 cube pati lembu, 2 batang lada hijau belah 2, 5 helai daun bay, 2 helai daun pandan simpulkan, 3 sudu besar rempah biryani. Rempah ni Umi beli ready made je di Pasar Raya Maidin. Memang best, aroma bau rempah ratusnya tu wangi sangat dan rasa nasi biryani pun sedap. 1 sudu besar serbuk cili, 1 sudu kecil serbuk kunyit, 1 cawan yogurt asli, Umi guna jenama Lacto, setengah cawan susu segar full cream, paste halia, bawang putih dan lada hijau yang telah dikisar. Caranya, Umi kisar 2 inci halia, 3 biji bawang putih dan 2 batang lada hijau, jadikan paste yang halus macam ni. 1 cawan bawang goreng, Umi gunakan 12 biji bawang merah kecil, iris halus-halus, goreng hingga kepirangan dan toskan. Crunchy je kan nampaknya tu. Setengah cawan tomato dipotong dadu, 2 sudu besar minyak sapi cairkan, 1 sudu kecil jintan putih, 2 sudu besar jus perahan lemon, 1 cawan hirisan daun ketumbar, setengah cawan hirisan daun pudina. Langkah pertama, kita akan perap dahulu daging kambing. Masukkan 2 sudu besar paste halia, bawang putih dan cili yang telah dikisar ke dalam mangkuk berisi daging kambing tu. Rempah biryani, yogurt asli, 2 sudu besar minyak sapi, serbuk cili, serbuk kunyit, tomato, susu fresh milk. Bawang goreng ni ambil 3/4 je. Sedikit tu simpan untuk digunakan masa proses melapis nanti. Daun ketumbar, daun pudina, jus lemon dan akhir sekali masukkan 1 cube pati lembu. Kalau tak ada cube pati lembu, boleh je ganti dengan cube pati ayam. Gaul bahan-bahan tadi sebatikan dengan daging kambing. Susu segar tu kalau nak lebihkan letak 1 cawan pun boleh ya. Fungsi susu segar ni dalam perapan kita bagi daging kambing tu lebih juicy. Jus lemon dan yogurt pula bagi lembutkan daging kambing, selain untuk menghilangkan bau hanyir kambing. Dah siap sebatikan, tutup mangkuk dengan plastik wrap dan perap dalam chiller lebih kurang 3 ke 4 jam bagi bahan-bahan perapan tu meresap ke dalam isi daging kambing. Selain tu, ia membantu untuk melembutkan lagi daging kambing. Kemudian dalam kuali besar masukkan air yang mencukupi untuk kita rebus beras basmati. Masukkan rempah 4 sekawan, jintan putih, 3 helai daun bay, daun pandan, 2 sudu besar minyak sapi dan juga 2 sudu besar paste halia, bawang putih dan cili hijau yang telah dikisar. Akhir sekali masukkan beras basmati yang kita dah rendam selama 20 minit tadi tu. Gaul sebati dan biarkan nasi 3/4 masak. Nak tahu nasi dah 3/4 masak atau belum? Boleh ambil sebutir dan cuba rasa guna jari. Kalau dah hampir nak masak tu,
Terus tutup api dan buang kanji air rebusan nasi. Toskan nasi biar kering. Bahan-bahan macam daun pandan, daun bay semua tu jangan dibuang ya. Toskan sekali, kita akan gunakan semula semasa proses melapis nanti. Daging kambing yang dah siap diperap tu masukkan dalam pressure cooker. Campak-campak je semua masuk dalam pressure cooker. Senang kan? Kemudian masukkan 2 batang lada hijau yang telah dibelah 2, 2 helai daun bay. Perasakan dengan garam secukup rasa. Gaul sikit-sikit. Dan lupa Umi nak tunjuk, Umi ada add on lagi setengah cawan fresh milk. Tutup tudung pressure cooker. Pilih setting mid untuk merebus daging kambing ni. Anggaran masa lebih kurang 30 hingga 35 minit. Rebus sehingga daging kambing ni empuk dan lembut. Pastikan valve pressure ditutup waktu mula merebus tu. Valve tu mesti berada di tengah-tengah. Dah siap, barulah tolak valve pressure cooker ke arah kiri atau kanan untuk lepaskan pressure dan biarkan pressure tu dilepaskan hingga bunyi beep. Dah selesai, buka penutup pressure cooker dan alihkan kuah biryani kambing dalam satu mangkuk. Sekarang kita dah boleh mula melapis. Lapisan pertama, Umi letakkan nasi yang telah kita rebus 3/4 masak tadi. Rata-ratakan lapisan nasi tu. Kemudian lapisan kedua dengan kuah biryani kambing. Yang ini ikutlah nak letak banyak ke sedikit. Kemudian lapiskan semula dengan nasi. Dah siap lapiskan dengan nasi, taburkan sedikit bawang goreng dan kismis. Kemudian Umi ada sirakan dengan 2 sudu besar minyak sapi. Lapiskan lagi dengan kuah biryani kambing. Berapa banyak lapisan yang anda nak buat ni ikut cita rasa masing-masing ya. Dan tengok kuantiti kuah biryani dan nasi tu. Macam Umi guna setengah kilo beras ni, dapatlah dalam 3 lapis. Cuma pastikan lapisan yang terakhir tu biar dilapis dengan nasi ya. Tabur nasi biar rata elok. Kemudian Umi taburkan bawang goreng dan sedikit kismis. Kismis tu optional je. Sebab dah ada kat rumah, nak perhabiskan, jadi Umi masukkan je lah. Dan sirakan dengan 2 sudu besar minyak sapi lagi. Tujuan Umi masukkan minyak sapi ni untuk naikkan lagi aroma pada nasi biryani. Selain tu, ia membantu bagi peroikan nasi supaya tak melekat antara satu sama lain dan cantik sebutir-sebutir bila digembur nanti. Renjis-renjiskan air dalam 1/4 cawan di atas nasi. Kemudian tabur daun pudina dan masak dalam rice cooker sehingga nasi masak sepenuhnya. Dan daun pudina tu nampak layu sedikit. Saja Umi letakkan bagi naikkan lagi aroma wangi pada nasi biryani kambing ni. Kalau nak masak nasi ni dalam pressure cooker terus pun boleh. Setkan 7 minit. Sementara tunggu nasi masak, jom siapkan acar mayonis dahulu. Dalam satu mangkuk, masukkan 1 biji bawang besar yang telah dihiris nipis, setengah biji lobak merah hiris memanjang, 1 batang lada merah potong dadu, setengah batang timun hiris memanjang, 1 biji tomato potong dadu, mayonis secukupnya, setengah biji perahan limau nipis, 1 sudu besar gula halus, secubit garam, gaul sebatikan, mayonis kalau tak cukup boleh tambah lagi ya. Okey, siap dah acar mayonis. Boleh letak dalam peti sejuk untuk kita sejukkan sekejap sebelum dimakan. Okey, nasi pun dah nampak siap masak tu kan. Buat lubang guna lidi atau belakang sudu untuk kita masukkan pewarna. Umi tambahkan sedikit pewarna oren bagi naikkan lagi seri warna biryani kambing ni. Pewarna ni sebenarnya optional je. Kalau tak nak letak pun tak apa. Tutup semula rice cooker dan biarkan dalam 7 ke 10 minit bagi pewarna tu meresap dan kering sedikit. Dah siap, buka penutup rice cooker. Keluarkan semula daun-daun pudina yang dah layu tu. Umi tak berapa gemar sangat daun pudina banyak-banyak. Nanti tergigit, terasa sedikit pahit. Jadi Umi keluarkan je lah lepas siap masak tu.
Cuma nak ambil bau wangi daun pudina tu je, sebab tu lah masukkan tadi. Kemudian waktu masih panas-panas lagi tu, gembur-gemburkan nasi, bagi pewarna oranye dan kuah biryani kambing sebati bersama nasi. Tengok tu, cantik elok kejadian biryani kambingnya kan. Panjang-panjang, sebutir-sebutir nasinya. Perui dan lembut nasi ni. Daging kambing tu juga lembut, fluffy sangat. Makan pula bersama acar mayonis, memang syok lah kan layan. Tak perlu order lagi dah kat kedai mamak. Buat sendiri lagi berpuas hati. Bohlah berapa banyak daging kambing yang kita nak. Okeylah, sekian sahaja dalam entry hari ini. Jumpa lagi dalam episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan lonceng pertama untuk dapatkan notification video-video terbaru di channel Umi. Assalamualaikum. Bye.